Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV abang-abang semua kawan-kawan. Jadi sekarang ni kita berada di zaman anjakan lah, antara zaman ICE dengan zaman elektrik ni kan. Dan kalau hampa tengok channel aku, selalu mesti hampa tahu lah, kata aku ni memang lah ni memang menggalakkan orang guna kereta elektrik. Dan juga kita tengah berusaha untuk memujuk pihak kerajaan supaya lebih memberi kelebihan kepada kereta elektrik lah, supaya kita semua boleh merasa kereta elektrik. Sebab buat masa ni hanya orang T20 je, orang kaya je boleh merasa kereta elektrik. Dan kita rasa itu satu benda yang tak patut sangat lah. Dan tak adil lah, kata nak kata tak adil pun tak tahu, tapi tak patut lah sangat lah untuk orang biasa macam kita ni susah nak merasa kereta elektrik. Sebab kereta elektrik tak banyak di Malaysia, kereta elektrik yang mampu milik kurang di pasaran. Jadi kita semua kena duk pujuk lah pihak kerajaan supaya lebih cepat menggalakkan kemasukan kereta elektrik yang mampu milik. Patut kita pujuk pihak kerajaan untuk bagi kelebihan pelepasan cukai untuk kereta elektrik mampu milik ni dipanjangkan lagi. Untuk yang harga bawah 100,000 tu kita bagi sepanjang 15 tahun ke apa ke kan. Saya lama lagi dia nak sampai. Bukan kata lah ni bagi pun nak kereta nak masuk kan. Untuk yang 100 sampai 200,000 mungkin 10 tahun. Dan 200,000 ke atas 7 tahun cukup lah. Lepas tu pandai-pandai hampa memang banyak duit tak? Jadi sebelum kita nak sampai ke zaman kereta elektrik tu, cerita kereta elektrik ni masalahnya ramai orang takut sebab yalah, tempat mengecas tak banyak lagi. Bila tempat charge tak banyak, semua orang susah hati. Jadi ramai juga kawan-kawan kata, tak ada ke kereta yang kita boleh pakai yang ada elektrik tapi tak perlu charge? Boleh lah, ada dua option lah. Iaitu pertama sekali kereta hybrid, yang keduanya kereta plug-in hybrid. Beza dia apa? Plug-in hybrid tu dia ada kabel lah untuk charge bateri dia. Kereta yang hybrid biasa ni memang di charge oleh enjin lah, ada generator dalam kereta tu, dan dia charge bateri, dan bateri power elektrik motor. Hari ini kita memandu Toyota Corolla Cross Hybrid. Saya nak cerita kenapa model hybrid macam Toyota Corolla Cross Hybrid ni mungkin option yang terbaik untuk kita di zaman anjakan ini. Antara teknologi yang bersaing di zaman anjakan ni adalah orang panggil teknologi electrified vehicle lah, sama ada dia hybrid ataupun plug-in hybrid. Dan juga di Malaysia ni kita ada satu lagi kategori dia panggil EEV ataupun Energy Efficient Vehicle, kenderaan cekap tenaga. Pihak kerajaan dia punya fokus dia ialah kepada kenderaan cekap tenaga lah. Kenderaan EV ni baru ni je yang start mula dah bagi kelebihan cukai dan sebagainya. Sebelum ni ada kelebihan cukai untuk hybrid dan juga plug-in hybrid. Jadi Toyota Corolla Cross ni dia termasuk dalam kategori hybrid. Dia bukan kereta plug-in hybrid. Jadi antara dua ni kalau kita tengok mana satu yang lebih menjimatkan, dia banyak aspek lah kita nak tengok. Pertama sekali yang plug-in hybrid ni, dia memang kalau kita rajin nak charge hari-hari, dia memang boleh menjimatkan minyak. Tapi kereta plug-in hybrid ni dia complicated lah. Dia sama aja dengan kereta hybrid, cuma dia lebih complicated sebab dia punya motor dia lebih besar. Jadi kereta plug-in hybrid ni selalunya dia punya motor elektrik itu cukup besar untuk memacu dia sampai ke kelajuan yang agak tinggi lah, mungkin sampai 60 km sejam, 80 km sejam, ada setengah tu boleh sampai 100 km sejam hanya dengan menggunakan bateri dan elektrik motor. Jadi di situ kita tengok dia punya elektrik motor pun besar, dia punya bateri pun besar. Plug-in hybrid ni kadang-kadang dia punya bateri mungkin 8 kWh, mungkin 10, mungkin 15, dan ada yang baru-baru ni makin besar sampai 20 kWh pun ada bateri. Jadi implikasi dia ialah bateri itu besar, maksudnya berat lah, dan kos tinggi lah untuk menghasilkan benda tu. Jadi untuk mendapat maksimum kelebihan daripada kereta plug-in hybrid ni, memang kita kena charge hari-hari. Dan ini yang menjadi masalah pada kereta plug-in hybrid ni, dia sama macam
dia tak sama macam kereta elektrik. Maksudnya kereta elektrik sepenuhnya memang kena charge, tak charge tak boleh jalan. Tapi disebabkan kereta plug-in hybrid dia ada enjin biasa konvensional, ramai orang jadi malas nak charge. Jadi bila dia malas nak charge, dia punya kadar penggunaan bahan api dia adalah lebih teruk daripada kereta ICE biasa. Ini dah memang didapati benarlah di Eropah. Banyak juga kajian dah dilakukan yang menunjukkan sebenarnya kadar penggunaan bahan api secara real life lah dalam kehidupan sebenar untuk kereta plug-in hybrid ni adalah lebih teruk daripada kereta ICE biasa. Jadi ini kita tinggal dengan kereta plug-in hybrid biasa, macam Corolla Cross ni. Jadi Corolla Cross ni dia punya bateri tak besar, sampai 1 kW pun lebih kurang tu je. Selalunya dia 1 kW atau kurang sikit pada 1 kW lah. Dan dia punya elektrik motor pun tak besar mana, tapi cukup lah untuk penjajahan, untuk kelajuan rendah, untuk kita mula bergerak, dia akan guna elektrik motor. Dan yang paling bagus sekali tentang hybrid biasa ni ialah dia tak perlu charge dah, pasal kereta tu akan charge secara automatik sendiri. Dia tak payah fikir benda-benda tu semua. Jadi untuk kegunaan harian, untuk cara lah katalah kita nak mengurangkan penggunaan bahan api apa sebagai semua, hybrid ni adalah yang paling orang kata praktikal lah untuk kita yang mungkin tak begitu rajin nak charge hari-hari dan mungkin tak mau berbelanja lebih nak pasang pengecas di rumah. Inilah option yang terbaik sekali. Dan dalam bentuk Corolla Cross Hybrid ni, ianya satu package yang cukup menarik. Pasal harga pun agak berpatutan. Saya kira agak berpatutan. Saya cakap macam tu sebab apabila saya bawa kereta ni dekat 4-5 hari dah. Dan bila saya bawa kawan-kawan naik, dia bertanya harga berapa, saya beritahu harga, dia macam, uish, kereta ni rasa lebih premium daripada harga dia. Dan antara sebab kenapa kereta ni rasa lebih premium ialah sebab dia lapang. Pertama sekali, kereta ni memang lapang. Corolla Cross Hybrid ni memang Corolla, pasal dia berdasarkan Corolla Cross. Jadi Corolla Cross tu memang satu produk yang selesa dan sesuai untuk keluarga. Jadi dia memang samalah besar lapang. Dan yang keduanya dia senyap. Dia senyap ni sebab apa? Sebab bila kita ada sistem hybrid ni, memang kalau kita memandu secara eco lah, kereta ni memang dia punya NVH level dia cukup cantik lah, pasal enjin tu tak begitu stres. Dan saya pula memang bila memandu suka gunakan adaptive cruise control. Jadi bila menggunakan adaptive cruise control, kereta memang tak stres lah. Dan oleh sebab tu dia dibantu oleh motor elektrik bila diperlukan. Jadi semua berasa senyap. Dan oleh sebab itulah kawan-kawan bila naik, dia rasa kereta ni rasa macam mewah. Dan harga yang disebut tu rasa macam sangat-sangat berpatutan. Sebenarnya Corolla Cross biasa pun harga cukup berpatutan dah. Sebab itulah kalau kita tengok ni banyak kereta ni di pasaran, banyak dia atas jalan raya pun banyak dah. Dan oleh sebab tu saya kalau nak cadangkan lah, kalau kawan-kawan tanya nak beli hak mana yang bagus lah ni, nak beli ICE ke ataupun nak beli yang hybrid, nak cakap tu macam mana? Sebenarnya bila kita tengok anjakan ke masa depan ni, kita nak berasa kita bawa kereta yang terkini, kita memang kena beli hybrid lah. Sebab memang teknologi hybrid ni sekarang ni dah cukup mature dah untuk Toyota terutamanya. Daripada Prius dulu pun tak ada begitu banyak cerita masalah bateri lah. Pasal Toyota menggunakan teknologi bateri yang dah memang cukup lama terbukti. Kereta ni dia tidak menggunakan lithium ion punya bateri, tetapi menggunakan nickel metal hydride. Jadi nickel metal hydride ni adalah satu teknologi yang dah cukup lama diuji lah. Dan untuk Toyota ini memang terbukti tidak mendatangkan masalah. Dan inilah yang digunakan dalam kereta ni. Dia punya warranty semua pun memang cukup cantik dah lah. Memang tak payah nak risau, dia memang tahan agak lama. Lepas tu kita tengok pula dia punya kadar penyematan bahan api dia. Dia punya kadar penggunaan bahan api dia sekarang 5.5 liter per 100 km. Ini dia punya purata dia lah. Sejak saya dah memandu kereta ni 233 km. Yang warna putih tu yang duk naik tepi tu ialah current ataupun kadar penggunaan bahan api semasa. Kita punya purata 5.5, which menjadikan kereta ni dalam belah-belah lah kilometer untuk setiap liter. Satu angka yang cukup bagus lah untuk kereta yang besar macam ni. Dan memang saya bawa pergi atas highway dah banyak kereta ni, merata-rata lah pergi. Dan juga ada juga kita uji dia punya pecutan dan sebagainya. Dan itulah dia punya purata dia. Dan boleh tengok lah, sebab saya menggunakan adaptive cruise control. Nampak ni adaptive cruise control punya marking on. Dan tu adaptive cruise control on. Saya memang letak ni dalam keadaan hujan ni,
Saya letak 2 bar lah, tadi jangan 3 bar pasal lupa nak adjust. Tapi dalam keadaan hujan macam ni selalunya 2 bar tu okey. Dan bila ada saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kalau hampa beli kereta, hampa nampak ada option adaptive cruise control, hampa tak ambil, aku rasa pelik sangat-sangat lah. Dia macam kata macam mana tau, bila ada adaptive cruise control ni, macam seolah-olah kita duduk di sini dan kita ada seorang orang tolong pegang steering dan orang tolong jaga throttle. Kita duduk tengok aja. Dia macam tu. Dan memang sangat-sangat mengurangkan kita punya stres memandu. Sistem hybrid ni sebenarnya kelebihan selain daripada dia di-charge oleh enjin tersebut, dia juga boleh di-charge bila kita brake, bila kita mengurangkan kelajuan. Yang ni awak nampak kat bawah ni dia tulis Eco dan kat bawah tu ada CHG dan lepas tu off lah. Jadi bila CHG tu maksudnya dia akan mengecharge balik bateri bila kita macam turun bukit ke bawah, kita dah set dia punya speed limit dia ataupun dia punya kelajuan yang kita mau. Dianya memang meningkatkan kecekapan kereta. Jadi kereta yang elektrik ni dan juga mempunyai sistem bantuan elektrik sama seperti hybrid ataupun plug-in hybrid, dia lebih kecekapan semasa di dalam bandar. Sebab bila dia berada di dalam bandar, dia boleh membrake dan regen balik ataupun mendapat balik tenaga yang dah digunakan untuk pemanduan tadi, untuk masuk balik dalam bateri lah. Jadi kalau kita tengok engine bay ni, inilah dia punya high voltage box dia. Ni dia panggil inverter assembly. So ada dalam ni lah, ni Denso punya produk. So dia punya inverter elektrik, dia punya apa nama, dynamo, orang panggil apa, dynamo. Dia punya motor semua ada di situ lah. Dan ni wire hantar ke belakang untuk bateri. Dan juga kita tengok di sini dia punya radiator ni kecil sikit lah daripada yang biasa punya jenis versi petrol. Sebab apa? Sebab dia memang enjin lebih kecil dan lebih cekap tenaga dan lebih cekap haba. Jadi dia tidak memerlukan radiator yang besar sangat, so dia menggunakan radiator yang lebih kecil lagi. So sekarang ni aircon duduk jalan kat dalam, tapi enjin tak hidup sebab dia menggunakan electric compressor dan menggunakan traction battery punya bekalan kuasa lah. Aircon kompresor dekat bawah tu. Kiranya antara benda yang orang paling risau lah mengenai kereta elektrik ataupun hybrid ni ialah kalau bateri tu mengambil ruang dalam boot ke ataupun dalam kereta. Tapi sebenarnya untuk Corolla Cross Hybrid ni, sebab dia SUV yang bersaiz agak besar, dia taklah mengambil ruang. Bateri tu pun tak besar mana lah, lebih kurang 1 kilowatt lah. Jadi kita tengok kat sini, antara benda yang saya suka dalam boot ni lah dia ada pelapis plastik ni lah, buat senang. Dan biasa practicality macam ada cangkok kiri dan kanan, dan juga ada apa orang panggil tie down hook lah dekat dalam boot ni untuk boleh kita ikat-ikat barang lah. Jadi kalau apa-apa ada barang kita nak bawa, kita boleh ikat, dia tak adalah bergerak rata-rata. Dari segi ruang boot dia lebih kurang sama je kat belah atas ni, cuma kat bahagian belah bawah tu mungkin dia akan ambil sikit lah ruang daripada spare tire tu. So kita akan nampak ada foam punya molding, dia orang letak dia punya bateri lah. Dan bateri kereta ni berada di bawah kursi belakang. Jadi kalau kita tengok di sini, kita akan nampak ada punya vent, lubang udara aircon ni, untuk bukan lubang udara untuk bateri, di mana dia ambil udara daripada aircon untuk menyejukkan ataupun mengawal suhu bateri. Kat situlah dia ambil ruang sikit. Dan kalau kita tengok kat bawah tadi saya tunjuk kabel tu, dia masuk ke sini lah. Dan itu juga menyebabkan dia tidak mengambil ruang lah. Pasal dia duduk bawah kursi tu, memang kat bawah kursi tu selalunya dulu mungkin tangki minyak lah. Disebabkan kereta ni enjin dia lebih jimat, dia gunakan tangki minyak yang kecil sikit lah. Dan radiator pun kecil dari enjin bay. Jadi ruang kabin dalam tak ada masalah. Headroom semua tak berubah lah. Dia punya knee room semua tak berubah, sama je macam Corolla Cross biasa. Dan dia punya seat pun, seat squat tu kita duduk elok je. Dia punya under thigh support tu cukup panjang lah. Dan macam biasalah, yang lain-lain tu dia punya seat belakang ni boleh bersandar. Pasal Corolla Cross yang biasa pun boleh bersandar, so boleh laraskan sandaran dan dia bagi tempat letak tangan lah, armrest. Jadi secara keseluruhan saya rasa kalau you beli kereta ni tidak ada sacrifice lah, ataupun tak perlu give up anything ruang-ruang, cuma dapat kelebihan kuasa lah, bukan kuasa, dapat penyematan bahan api. Dan daripada situ saya rasa kereta ni antara Corolla Cross Hybrid, yang inilah yang paling berbaloi pada saya lah. Yang lain-lain tu warranty jangan takut, 8 tahun, semua tak ada unlimited mileage .
So itu satu pilihan yang bijak daripada Toyota kerana membagi unlimited mileage. Saya rasa kalau nak tengok kereta-kereta hybrid sekarang, semua dia punya teknologi dia dah matang. Kalau pilih dan beli yang mana pun, saya rasa tak begitu bermasalah lagi dah lah. Dan moving forward, bila orang semua berganjak ke arah elektrik, kereta yang tidak mempunyai sistem hybrid yang akan mempunyai masalah dari segi nilai jualan semula. Itu pendapat saya lah. Jadi kalau antara Corolla Cross yang banyak-banyak varian, 2-3 varian, kalau saya cadangkan beli yang hybrid, sebab satu, dia akan hold its value better moving forward. Itu pendapat saya. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau suka, tekan butang like dan kongsi dengan kawan-kawan. Dan macam biasa, tolong share sikit, tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng supaya tak ketinggalan bila kita naik video terbaru. Bandung Malaysia, Kemudian Berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.